Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Ustaz Ahmad Tarmizi bin Arun dari SMK Kamil bagi mata pelajaran Pendidikan Islam di bawah tajuk Kemuliaan Al-Quran. Bagi memberkati pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya, marilah sama-sama kita lihat objektif yang akan kita capai selepas sesi pengajaran nanti. Yang pertama, kita mampu memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kita mampu menyatakan pengertian Al-Quran. Yang ketiga, kita mampu menyenaraikan nama-nama lain bagi Al-Quran. Yang keempat, kita mampu untuk menjelaskan perbezaan Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Dan seterusnya, pelajar juga mampu untuk menyebut beberapa keistimewaan Al-Quran. Dan yang akhirnya, saya juga akan membantu rakan-rakan pelajar supaya mampu untuk menjawab soalan SPM secara betul. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, ayat yang kita fokuskan pada hari ini ialah daripada ayat 21 surah Al-Hasyri. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, nescaya engkau dapati gunung itu tunduk serta berkecai kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah contoh perbandingan yang kami kemukakan supaya mereka berfikir. Surah Al-Hasyri ayat yang ke-21. Pelajar-pelajar sekalian, marilah kita berkenalan dengan aras kognitif dalam penyoalan SPM. Aras yang rendah ialah apakah dan senaraikan. Aras yang sederhana, jelaskan dan terangkan. Manakala aras yang paling tinggi ialah ramalkan, iaitu soalan berbentuk kebat. Murid-murid sekalian, bagi soalan yang beraras rendah seperti apakah maksud Al-Quran, calon-calon mestilah menguasai istilah-istilah penting seperti wahyu dari Allah. Calon akan mendapat 1 markah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad, calon akan dapat 1 markah. Melalui malaikat Jibril, calon akan dapat 1 markah. Dan sebagai kitab panduan, calon dapat 1 markah. Kata kunci yang perlu diingat ialah wahyu, Nabi Muhammad, Jibril dan kitab panduan. Seterusnya, kata tugas yang dimulai dengan senaraikan juga termasuk di dalam aras penyoalan yang rendah. Seperti di dalam soalan, senaraikan nama-nama lain bagi Al-Quran. Calon hanya perlu menulis 1 sahaja jawapan seperti Al-Bayan, Al-Zikru, Al-Furqan,
dan Alkitab. Calon tidak perlu menghurai maksud satu persatu kerana soalan tentang senaraikan. Pelajar-pelajar sekalian, kita berpindah pula kepada aras sederhana, iaitu jelaskan. Dalam soalan jelaskan, calon perlu menulis jawapan yang ringkas tetapi tidak memerlukan huraian. Seperti soalan jelaskan cara menghayati Al-Quran. Contoh jawapan, selalu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul, memahami isi kandungan ayat, menghafaz ayat Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, soalan yang berkaitan dengan jelaskan juga ialah jelaskan keistimewaan yang terkandung di dalam Al-Quran, iaitu pertama, gaya bahasanya yang cukup menarik. Yang kedua, isi kandungannya yang cukup lengkap merangkumi semua aspek kehidupan. Yang ketiga, Al-Quran juga sebagai penawar pelbagai penyakit. Seterusnya, isi kandungan Al-Quran terjamin terpelihara sehingga hari kiamat. Dan Al-Quran juga sangat sesuai diamalkan pada bila-bila masa dan di mana sahaja kita berada. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, sebelum ini sudah diperkenalkan soalan-soalan yang beraras rendah dan sederhana. Seterusnya, saya akan jelaskan kepada pelajar-pelajar sekalian aras dalam bentuk yang agak tinggi, iaitu terangkan dan ramalkan. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, marilah kita berpindah pula kepada soalan yang beraras tinggi. Biasanya soalan beraras tinggi dimulai dengan terangkan, seperti yang saya berikan contoh kepada pelajar-pelajar sekalian di dalam skrin, iaitu terangkan mengapa digambarkan gunung akan hancur dan tunduk apabila diturunkan kepadanya 2 markah. Maka jawapan memerlukan isi, iaitu beratnya tanggungjawab, dan memerlukan huraian, iaitu dilaksanakan dalam kehidupan. Ingat pelajar-pelajar sekalian, kita mesti menulis kata hubung yang sesuai. Dalam contoh jawapan ini, saya menggunakan kata hubung untuk menghuraikan jawapan yang telah diberikan. Beratnya tanggungjawab merupakan isi, dilaksanakan dalam kehidupan merupakan huraian kepada isi yang telah diberikan, dan kita menggunakan kata hubung yang sesuai untuk. Pelajar-pelajar sekalian, dalam soalan beraras tinggi dalam bentuk banding beza, pelajar digalakkan membina jadual perbandingan. Seperti dalam soalan, terangkan perbezaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Jadual perbezaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Pertama, kita bandingkan isi kandungan. Al-Quran isi kandungannya yang lengkap. Kitab-kitab lain hanya memiliki bab-bab tertentu sahaja. Al-Quran wajib dibaca dalam solat, manakala kitab lain haram dibaca dalam solat. Al-Quran terpelihara hingga kiamat. Kitab-kitab lain isi kandungannya boleh berlaku perubahan, manakala
Al-Quran merupakan wahyu daripada Allah, manakala kitab-kitab lain bersumberkan akal manusia. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, marilah kita beralih pula kepada teknik penulisan jawapan pengajaran ayat berdasarkan ayat yang telah kita pelajari tadi. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, beralih pula kita kepada teknik penulisan pengajaran ayat. Pelajar-pelajar perlu menulis isi dan satu huraian menggunakan kata hubung yang sesuai, iaitu supaya. Pelajar-pelajar juga digalakkan memulakan jawapan dengan kita mestilah selalu membaca Al-Quran supaya hidup diberkati. Selalu membaca Al-Quran isi, hidup diberkati huraian. Begitu juga dengan contoh jawapan yang kedua. Kita mestilah beramal dengan Al-Quran supaya berjaya dalam kehidupan. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang kita beralih pula kepada bentuk soalan yang paling tinggi, iaitu kemahiran berfikiran aras tinggi. Biasanya soalan dimulai dengan ramalkan, jelaskan, beri pandangan. Seperti dalam contoh soalan yang saya sediakan, ramalkan apakah akan berlaku kepada masyarakat sekiranya masyarakat tidak beramal dengan Al-Quran. Antara ciri-ciri soalan kebat ialah mengandungi 4 markah. Sayugia diingatkan kepada pelajar-pelajar, jawapan haruslah di dalam bentuk satu perenggan yang lengkap. Di dalam perenggan mengandungi yang pertama isi, huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, format jawapan yang dicadangkan ialah mengandungi isi, diikuti dengan kata hubung kerana dan disebutkan huraian. Seterusnya disambung dengan kesannya dan disimpulkan sebagai kesimpulan kepada jawapan yang diberikan. Di sini saya akan berikan contoh jawapan umum, iaitu sakit perut kerana makan nasi basi, kesannya kesihatan saya terganggu. Kesimpulannya, kita perlulah bijak memilih makanan yang berkhasiat. Sakit perut merupakan isi, makan nasi basi merupakan huraian, kesihatan saya terganggu huraian lengkap, bijak memilih makanan merupakan kesimpulan. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, bagi memperkukuhkan lagi kefahaman kita berkaitan dengan soalan kebat, marilah sama-sama kita lihat contoh soalan, iaitu ramalkan apakah akan berlaku kepada masyarakat sekiranya rakyat tidak beramal dengan Al-Quran, yang membawa kepada 4 markah. Contoh jawapannya ialah masyarakat berpecah belah atau huru-hara atau dalam kesesatan kerana jauh dari hidayah Allah atau terpengaruh dengan tipu daya syaitan. Kesannya kehidupan seharian tidak menjadi tenang. Kesimpulannya, kita mestilah beramal dengan Al-Quran supaya kehidupan kita diberkati Allah. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini. Ustaz menasihati agar jadikanlah Al-Quran sebagai kitab panduan. Rajin-rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan anda menjadi pelajar yang cemerlang.
InsyaAllah di lain masa kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.